Okey, di video kali ini saya akan menerangkan cara-cara melukis bongkah dalam latihan SourceCAD 3D 2. Okey. Ini merupakan satu bongkah 3D yang dilukis menggunakan AutoCAD. Okey. Jadi dia dalam lukisan ini diberi ukuran. Setiap ukuran dah diberi. Okey. Jadi sekarang ni kita akan melukis bongkah ini menggunakan AutoCAD 2010. Okey. Kita buka AutoCAD. Okey, sekarang ni kita pastikan awak membuka AutoCAD 3D. Okey, 3D modeling kat sini, 3D modeling. Okey, 3D modeling. Jadi, sebelum kita mula melukis adalah lebih baik kita setting, setting lukis workspace kita kepada ukuran yang sesuai lah, supaya rajah yang kita buat tu tidak terlalu kecil dan senang nampak lah. Jadi dalam lukisan ni ukuran paling besar adalah 10. Kita ambil 10 cm lah. 10 cm. Jadi kita akan set up kertas kita kepada unit centimeter dengan dia punya precision 0.00 dan limit adalah 10 kali 10. Kita akan setupkan sekarang di AutoCAD. Jadi kat sini saya akan type units. Units. Enter. Kita pilih precision adalah 0.00 dalam unit sentimeter. Seterusnya kita setkan limit LIMITS. Enter. Kita masukkan 0.0, enter. Lepas tu kita masukkan sebagai 10, kita ambil 15 lah. 15, 15, enter. Lepas tu kita zoom all. Kita zoom all, enter, all, enter. Kita saya memilih untuk menghasilkan lukisan bongkah ni. Saya memilih untuk supaya kita menghasilkan lukisan yang sama seperti ini. Kita pergi ke view terlebih dahulu. View. Kita pergi ke view dan kita setkan view kepada view kita setkan kepada SW isometric. Kita akan dapat UCS seperti ini. UCS seperti ini. Untuk menghasilkan lukisan ini, saya memilih untuk melukis dari permukaan ini terlebih dahulu dan saya akan extrudekan ke sana, ke sebelah tepi. Saya akan lukis permukaan ni. Saya akan lukis permukaan ini dan saya akan extrudekan ini. Jadi langkah-langkahnya adalah seperti berikut. Saya ambil polyline, saya letakkan di 0,0, 0,0, enter. Dia akan betul-betul di titik pertemuan XY ni. Jadi saya on pola auto mode, saya on. Saya lukislah sekarang, saya lukis berapa panjang ni? Panjangnya adalah 10 cm. 10 cm, saya masukkan nilai 10, enter. 10, enter. Seterusnya tak dapat. Kita tak dapat lukis ke atas. Tak dapat lukis ke atas. Jadi ini menunjukkan kita tak boleh melukis pada paksi YZ. Kita hanya boleh melukis pada paksi XY. Jadi apa saya kena buat? Saya akan tukarkan UCS. Saya akan putarkan UCS ni supaya kita boleh melukis di paksi YX. Saya tekan UCS, enter. Lepas tu saya akan tekan specify origin. Tapi saya nak ubah paksi ni, saya pilih Y. Y. Saya nak putarkan Y.
Saya nak putarkan X ni ke sebelah atas, menggantikan tempat Z. Okey, Z akan pergi bawah. Okey. Bukan bawah, Z akan menghala ke tepi sebelah sini atau sebelah sana. Okey, jadi saya akan type UCS, saya pilih Y, saya enter, dan dia tulis kat situ specify rotation angle. Okey, ni dia minta specify rotation angle about Y axis. Saya tekan enter saja 90. Okey. Jadi sekarang ni Y X sudah menghala ke bawah dan Z menghala ke sebelah tepi kiri lah, tepi kanan. Okey, jadi sekarang barulah saya boleh melukis. Okey, saya gunakan polyline, saya sambung balik tadi yang 10 cm tadi. Okey, 10 cm. Okey, 10 cm. Okey, naik atas adalah 6 cm. Okey, 6 cm. Okey, 6. Enter. Seterusnya, tengok balik. 1 cm. Okey, 1. Masukkan 1. Enter. Okey, ni dah sampai sini. Enter. Okey, lepas tu, kita buat sambung sebelah sini pula. 1 cm, 5 cm. Lepas tu, ujung ni akan bersambung dengan sini. Okey, saya akan buat guna polyline. Okey, daripada polyline. Mana polyline? Polyline. Ke sini, jadi 1. Masukkan 1, enter. Lepas tu 5, enter. Dan satu tu bersambung ke. Okey, saya off kat auto mode. Saya terus sambung ke ujung ni. Okey. Okey, sekarang ni kita dah dapat bentuk. Okey, kita view, kita tengok macam mana bentuk dia. Okey, dia sama macam ni. Sorry. Okey, kita view dia macam ni lah. Okey, macam ni. Jadi sebenarnya kalau kita tengok dari tepi dia macam ni lah. Macam ni. Kalau tengok daripada tepi sini pun macam ni. Atas macam ni. Okey, kita boleh pusing-pusing dia. Okey. Lepas tu, sebelum kita extrude, kita kena sambungkan ketiga line. Okey, sekarang ni ada 3 bahagian. 1, 2, 3. Kita kena sambungkan gunakan fungsi join. Awak boleh type J aja, enter, dia akan keluar join. Okey, join. Okey, ataupun awak pergi dekat home ni, dekat modify, awak ada simbol join sini. Okey, ni pun boleh awak pilih. Dan kita pilih yang kita nak join ni. 1, 2, 3. Kita tekan enter. Okey, sekarang ni kita dah sambung. Tengok saya tekan dekat sini, dia highlight semua. Dia highlight. Okey, dia highlight semua. Okey. Okey. Okey, sekarang ni kita akan extrude. Okey, jadi saya extrude. Berapakah yang perlu saya extrude? Itu sebanyak 5 cm ni, 5 cm. Okey. Jadi saya akan extrude. Saya tekan dekat sini. Lepas tu saya enter. Lepas tu dia tanya specify height. Berapakah yang awak nak extrude? Tadi saya tengok tadi 5 kan? Okey, kita type 5. 5, tekan 5, enter. Okey, dah. Kita dapat satu bongkah. Okey. Satu bongkah. Kalau kita tengok lebih jelas, kita tengok dekat sini lah. Kita pergi conception, nampaklah bongkahnya. Okey. Okey, kalau kita nak lukis balik, baik kita guna wireframe lah. Senang kita nampak garisan-garisan. Okey. Okey, sekarang ni kita tengok. Okey. Sekiranya, saya undo dulu lah. Saya undo. Okey, sekiranya saya tak join garisan tadi, apa akan jadi? Okey. Sekarang ni saya undo, tengok saya join, saya tak join garisan polyline ni, apa akan jadi apabila kita extrude? Okey. Supaya kamu belajar apa kesan join dan tak join pada extrude. Okey. Jadi kita cuba extrude extrude, kita tekan ini. Okey, tengok apa jadi. Enter. Berapa tadi? 5. Okey, enter. Dia akan jadi macam ni. Ini bermaksud, kalau awak extrude, awak dapat macam ni, maksudnya objek ataupun objek 2D yang awak nak extrude tu, dia tak bersambung. Okey, awak akan dapat macam ni lah. Dia tak jadi, ni bukannya solid. Okey, kalau kita tengok dekat conceptual, dia akan jadi macam ni lah, dia kosong. Dia kosong, okey, mana express, view, kita tengok view, kita orbit, okey, dia kosong, nampak?
Itu kesannya kalau kita tak join sekali. Kalau kita tak sambungkan garisan tadi. Okey. Jadi awak mesti join. Okey. Kita undo. Okey, kita mesti join. Jadi saya buat sekali lagi. Join. Kita join 1 2 3. Okey, enter. Dah. Kita join sekali. Baru kita extrude. Extrude, tekan ni. Enter. Masukkan 5. Enter. Dah. Kita dapat bentuk yang kita mahu. Okey. Okey, sekarang ni kita nak hasilkan lengkung ni. Ini lengkung. Okey. Kita akan gunakan fungsi fillet. Okey, fillet. Okey, kita filletkan. Jadi kita tekan fillet. Dia tanya situ select first object or okey, saya pilih trim. T, saya nak buang kan, enter. Okey, dia tanya enter trim mode option. Masukkan tekan trim, jangan tekan no trim. Awak pastikan titik hitam ni berada pada trim. Enter. Select object. Okey, select object kita ada trim di sinilah. Sini, okey. Okey, fillet radius, masukkan radius. Berapakah radius yang diberi? Okey, dalam ni dia bagi R1. Okey. Masukkan radius, masukkan 1. Tekan enter dan enter sekali lagi. Dia akan fillet. Okey. Untuk sebelah sini, kita hanya perlu tekan sini, tekan fillet ni dan tekan di sini tak payah setting, dah sedia sama. Okey, tekan enter, enter lagi. Okey, dah jadi. Okey. Seterusnya kita akan menghasilkan lubang. Okey, di tengah-tengah ada lubang ni. Dekat sini ada lubang. Jadi lubang ni berdiameter 1 cm. Okey, ini senang. Okey, kita lukiskan circle menggunakan diameter. Okey, masukkan di sini. Okey. Okey, sebelum tu mana kita nak lukis di atas permukaan rata ni, kita kena ubah balik kedudukan UCS ni. Okey, kita pastikan X berada di tempat Z dan Z akan berada di tempat X semula. Okey, kita type UCS, enter. Tekan Y, enter. Tadi kita dah pusing 90 darjah, kita patah balik negatif 90. Dia akan patah balik. Enter. Okey, dia dah patah balik kat situ. Nampak? Okey, sekarang ni barulah kita boleh melukis di atas permukaan ni. Okey, kita ambil lukisan ni. Kita ambil cari titik tengah. Okey, titik pusat bulatan. Kita type diameter adalah 1. 1, enter. Okey, dah dapat 1 bulatan. Okey, tapi bulatan ni kita perlu jadikan sebagai silinder. Okey, apa saya kena buat? Saya kena extrude bulatan ni. Okey, jadi saya extrude, saya tekan dekat sini. Lepas tu saya tekan enter. Berapakah yang kita kena extrude? Okey, dia sama tebal dengan ni. Jadi kita masukkan nilai 1. Enter. Sorry. Dia kena ke dalam, terbalik. Betulnya dia negatif 1. Extrude. Okey, enter. Tekan sini 1. Enter. Okey. Sama ada kamu nak halalkan mouse ataupun kamu masukkan nilai negatif. Kalau awak negatif, dia automatik. Kalau awak halalkan mouse, itu cara manual lah. Okey, jadi dia 1 sebelah sini dan 1 sebelah sini. Jadi saya copy je lah apa yang ada ni. Copy. Tekan sini. Enter. Sini. Okey, tekan di sini. Okey, maka kita dapat lubang ni. Okey, kalau kita tengok dekat sini, conceptual, dia masih belum berlubang tau. Kita nak lukis silinder sini tapi dia masih belum berlubang. Okey, macam mana cara ada lubang ke dia? Okey. Jadi, caranya adalah awak tekan subtract. Okey, subtract ni maksudnya kita buang. Jadi ni sama macam acuan kuih itulah. Kita nak chop, kita nak keluarkan. Okey, jadi apa saya buat? Saya gunakan fungsi subtract. Subtract, dia tanya situ select object. Okey. Select solid surfaces and regions to subtract from. Apa? Dari mana kita nak buang? Okey, kita ambil seketul rajah ni. Okey, tekan enter. Lepas tu select solid surfaces and region to subtract. Mana yang nak kita buang? Okey, kita nak buang 1 dan 2. Okey, kita tekan enter. Dah berlubang. Okey, dah nampak lubangnya. Okey, kalau tak percaya kita tengok view, kita orbitkan, kita tengok lubang. Dah berlubang.
Okey, dah berlubang dah. Kita dah buang kan macam itu tadi. Okey, seterusnya, kita tengah-tengah sikit lah. Okey, seterusnya kita pergi ke home, tekan wireframe. Sekarang ni kita nak lukis bulatan ni. Kita nak lukis bulatan di sini. Okey, sorry. Kita nak buat ni R1 ni. Okey, saya tertinggal tadi, saya terlupa yang ni. Okey, untuk R1 ni senang je. Okey. Kita pusingkan view. Kita pusingkan ini, kita pergi tengok belakang dia, okey, membontot dia. Okey, kita pusing ni. Lepas tu kita chamfer. Okey, kita tengok sini. Okey, kita nak ni pun R1, jadi kita nak, saya tertinggal tadi sebenarnya. Lepas tu nanti sebelum saya extrude ni, saya dah buat dah ni. Okey, tak apa, kita buat sekarang. Okey, seterusnya saya nak fillet dia. Select, okey, saya pilih trim, T, enter. Okey, tekan trim, enter. Lepas tu select object. Okey, lepas tu saya enter. Enter lagi sekali. Dah jadi. Okey, dah jadi. Macam ni. Saya view, orbit, dia dah jadi macam tu. Okey, nampak Okey, kalau awak dah buat awal-awal tadi masa kita buat permukaan ni pun boleh juga. Ni pun boleh, okey. Jadi sekarang ni, okey, seterusnya kita nak buat lubang, okey, lubang di tengah-tengah ni. Okey. Lubang ni kalau saya perhatikan, lubang ni, okey, saya besarkan sikit Lubang ni kedalaman dia adalah 1 cm. Okey, kedalaman 1 cm. Jejarinya adalah 1.4. Okey, macam mana saya dapat 1.4? Okey, jadi ini adalah pusat. Jarak pusat dari pusat ke hujung adalah 3.2. Okey, jarak hujung bulatan ni, lengkung bulatan ni dengan ujung ini, hujung sebelah ni, okey, ini tengok panah saya sini, adalah 1.8. Jadi saya hanya perlu tolak 3.2 tolak 1.8 untuk dapatkan berapakah jejari untuk bulatan ni. Okey. Jadi apa saya buat? Okey, saya tetapkan di manakah kedudukan pusat bulatan tu. Okey, saya ambil jejari biasa, garisan biasa, saya tandakan di sini. Okey, lepas tu saya tandakan di sini. Okey. Lepas tu saya ambil tengah-tengah ni. Ni middle ni. Okey, tengah. Dan sekarang ni saya nak lukis bulatan dekat sini. Okey, saya lukis bulatan. Okey, ambil tengah-tengah. Okey. Kenapa bulatan macam ni? Okey, kita tengok dia jadi macam ni. Bulatan ni jadi pelik lah cikgu. Kenapa dia tak boleh ikut kecondongan ni cikgu? Dia jadi macam ni pula. Macam mana nak buat ni? Sedangkan ini permukaan condong. Ini dia cara nak selesaikan masalah ini. Okey. Untuk menyelesaikan masalah begini, okey, kita buang dulu bulatan ni. Kita buang. Okey, kita view, kita orbit. Okey, kita tengok macam ni. Okey, inilah. Okay, kita nampak garisan ni kan. Okey, bulatan ni sepatutnya berada di permukaan condong ni. Tapi kenapa kita tak boleh dapatkan bulatan tu kalau macam tadi cikgu? Okey, awak kena tanya macam tu. Saya guarantee lah. Okey, jadi apa saya kena buat? Jawapan dia adalah sebab UCS ni. Kita tak boleh melukis di permukaan selain daripada satah XY. Untuk menghasilkan bulatan di satah ini, kita harus menukar UCS ni. Okay? So kita nak melukiskan satah ni kan. Jadi apa saya kena buat? Saya akan type UCS, enter. Okay, saya akan pindahkan UCS ni ke sini supaya senang saya nak tengok matching dia dengan satah ni. Okay, sini, enter. Lepas tu dia minta specify point on x-axis. Jadi saya tekan dekat sini satu. Jadi sekarang ni, okay, sekarang ni kita view, kita orbit okay, sekarang ni dia jadi macam ni dah. Okay, permukaan ni kita boleh lukis di permukaan sini. Sebab dia XY sudah mengikut satah, kecondongan satah yang ni. Satah ni, okay, dicontoh macam ni, okay. Jadi sekarang ni barulah saya boleh melukis di sini, okay, di atas permukaan satah ni, condong ni, okay. Jadi saya tekan home, dekat sini, okay, tarik ke tengah, okay, ke tengah, tekan. Berapa jejari? 1.4. Okay, sorry, salah. Ini sekitar jejari.
jari tekan sini tengah. Okey, 1.4. Enter. Okey, dah dapat dah. 1.4. Kita view orbit. Okey. Bulatannya dekat sini. Okey. Okey, sekarang ni baru kita nampak bulatan ni berada pada satah sama dengan satah condong tu. Okey. Jadi sekarang ni kita nak extrude bulatan ni pula sebanyak 1 cm. Okey, jadi saya tekan home, extrude. Okey, select object to extrude, tekan sini, kita masuk 1. Okey, masukkan 1, enter. Okey, dah. Okey, kita dah dapat. Ni. Okey, nampak Seterusnya, kita akan membuat seperti dalam rajaan ni, iaitu dia minta filletkan 0.2. Okey, 0.2 fillet. Jadi pembukaan di sini saya kena, di bawah ni saya kena fillet lah. Jadi kita tekan fillet. Okey, select first object, saya trim lah, T, enter. Okey, tekan pastikan bulatan ni titik hitam berada pada trim, enter. Dan saya pilih objek, saya pilih sini bawah ni. Radius adalah 0.2, enter. Saya tekan lagi enter sekali. Ini dia. Okey, ini dia. Kita tengok, kita view, kita tekan 2D wireframe, for conceptual. Kita tengok mana tadi view. Kita tengok view. Kita tengok. Tapi kita kena buang dulu ni. Kita kena subtract dia. Kita kena subtract bulatan ni. Jadi kalau saya buang dulu tengah-tengah ni. Okey. Saya nak ni dilubangkan. Okey, jadi saya pergi home, pergi tekan subtract. Okey, tab subtract, saya tekan object to subtract from. Okey, saya tekan inilah. Okey, enter. Lepas tu object ataupun solid to subtract, benda yang nak kita buang. Kita nak buang ni lah. Okey, enter. Saya tekan ni baru kita enter. Okey, dah. Jadi kan lubang. Okey, lubang. Jadi kita view, kita orbit. Nampaklah objek ni seperti ni. Okey. Okey, dia punya objek kita nampak depan belakang. Okey, jadi saya nak view dia seperti dalam menggambar rajah ni. Jadi dapatlah seperti ini. Okey, sama kan? Okey, sekian. Terima kasih. Saya harap penjelasan saya ni jelas dan kamu dapat buat. Okey, terima kasih sekali lagi.